Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, apa yang kita akan belajar pada hari ini? So, basically apa yang kita akan belajar pada hari ini adalah almost jatuh minuman saya. So, apa yang kita akan belajar pada hari ini adalah supply and demand. Okay, part 1 lah part 1. Di mana kita akan belajar tentang Rayleigh Best Drop. Okay. Yang mana Rayleigh Best Drop adalah supply zone. Okay, kena ingat kau kena ingat ni Rayleigh Best Rayleigh adalah supply zone. Okay. So sebelum kita berpindah, kita kena tahu dulu bagaimana bentuk Rayleigh Best Drop punya candle. So dari segi candle, dia berbentuk seperti ini. Okay, ni okay, so basically ni adalah bentuk candle dia untuk Rayleigh Best Drop. Okay, so kita tandakan sekejap warna candle dia. Okay, dia adalah candle untuk Rayleigh Best Drop. Okay, Rayleigh, ini adalah Rayleigh. Ini adalah best dan ini adalah drop. Okay, ini Rayleigh hijau best drop. Best kena hijau juga untuk jenis Rayleigh Best Drop, and drop adalah hijau. So ini adalah daripada bentuk candlestick. Okay, untuk candle untuk chart pattern dari segi chart pula macam mana? So basically dia akan kelihatan seperti ini. Ini Rayleigh. So kita akan buat base dia. Okay, ini adalah base and drop adalah seperti ini. Okay, so kita tandakan jap Rayleigh base dan ini adalah drop. Okay, so dia kelihatan begini lah kalau chart pattern, chart punya dia punya shape dia. So syarat pertama untuk Rayleigh Best Drop ni valid adalah apa? Syarat pertama adalah satu, Rayleigh dan Best adalah hijau ataupun bullish. Syarat pertama. Dua adalah drop kena warna merah. Okay, ataupun bearish. Okay, so ni syarat dia. Ketiga, syarat dia adalah candle ketiga ataupun imbalance candle. Yang mana imbalance candle adalah ini. Ni imbalance candle. Sebab apa imbalance? Sebab dia melebihi base candle. Okay, syarat ketiga atau candle ketiga, maksudnya RBD adalah kan dia terdiri daripada 3 candle. RBD, Rayleigh Best Drop ataupun bullish bearish. So candle ketiga balance, kena pastikan candle ketiga imbalance, kena pastikan closing dia melebihi base candle. Okay, dan maksimum 3 candle. Okay, maksimum 3 candle. Ini 3 syarat dia. So basically apa yang dimasukkan dengan chart ketiga ni, iaitu candle ketiga which is imbalance candle. Ni adalah imbalance. Dia dipanggil sebagai
Imbalance. Okay. Kenapa dia panggil balance? Maafkan saya. Alhamdulillah. Imbalance sebab dia melebihi base candle. Okay. Ni adalah base candle. Okay. So imbalance candle ataupun candle ketiga kena pastikan closing price dia. Kalau dia drop, maksud dia closing price dia adalah di bawah sebab drop adalah berbentuk bearish. Tapi kalau dia rally pula, macam contoh rally base rally, tu lain lagi. Tapi itu untuk another topic lah. Kita sekarang ni nak bahas tentang rally base drop. Kalau dia berbentuk rally, kena pastikan closing price dia berada di atas. Sebab bearish, bullish itu semua basic lah. Kalau bullish, closing price dia di atas dan opening price di bawah. Kalau bearish, opening price di atas dan closing price di bawah. Itu basic ya. So, kena pastikan closing price dia, closing dia melebihi base candle. Maksud dia melebihi size dia, termasuklah shadow. Okay, termasuk shadow. Maksud dia body dia, kena pastikan closing price ni, ni wick, itu rejection. Closing price adalah yang di part body dia. Kena pastikan melebihi base candle. Okay, itu korang faham Okay. Yang last ni adalah maximum 3 candle. Apa maksud maximum 3 candle? Okay, so let's copy paste jap. Okay, so maafkan saya. Okay, contoh dia adalah macam ni. Okay, kita ada yang ini kan, betul? Ini satu candle dah menutupi yang base candle ni. Apa maksud dia maximum 3 candle? Maksud dia adalah maafkan saya. Ini macam ni. Sekejap, saya delete yang ni jap. Kita buat baru Ni candle pertama, ni candle kedua. Ni candle kedua. Okay, candle kedua dia belum melebihi, betul? Dia belum melebihi base candle. Dan candle ketiga ternyata dia melebihi base candle. Salah, maaf. Okay, dia dah melebihi. Macam mana definisi untuk melebihi? Dia kena lebih termasuk dengan shadow dia sekali. Okay, termasuk dengan shadow dia sekali. Kalau dia tak melebihi shadow dia, itu masih dikira invalid. Dia tak melepasi syarat ketiga. Okay, itu kena pastikan. Okay, katakan dia tidak melebihi pada candle ketiga. Dia macam ni. And then candle keempat baru dia melebihi. Candle keempat baru dia melebihi. Candle ketiga masih di area base candle, ataupun kita boleh panggil dia sebagai equilibrium zone. Apa terjadi? Yang terjadi adalah ini invalid sebab dia adalah melanggar syarat ketiga, iaitu tidak maksimum adalah 3 candle. Ni 4 candle baru dia melebihi. So this is totally invalid. Okay, invalid. Okay, invalid. So apa yang kena buat? Korang kena skip. Okay, so sekarang kita dah belajar tentang dia punya teori dia. So sekarang kita akan bergerak kepada di chart ni. Chart pula, kita punya chart lah, ataupun apa ni, view screen. Okay, so sebelum tu saya nak korang perhatikan sekejap kenapa dekat sini dia menurun sedangkan tiada yang dipanggil sebagai support, resistance, sedangkan tak ada pun resistance. Kan biasa resistance. Okay, kita cuba what is the definition of resistance in
market. Okay. Kalau menurut saya, resistance itu adalah apabila multiple time the price ataupun the candle try to exit but unsuccessful, ataupun dia cuba untuk dia pergi satu tahap level, dia cuba naik and then turun, and then pada kali kedua lagi dia cuba naik and then turun lagi, itu baru dipanggil level resistance. Okay, so is the point of price push up and upward trajectory is impeded by an overwhelming inclination to sell the asset. Okay, ini boleh juga tapi saya takut orang tak faham. Kita ambil contoh yang ni lah. Resistance or resistance is the price at which the price of an asset meets pressure on its way up by the emergence of a growing number of sellers who wish to sell at that price. It can be short-lived funding, means dia adalah ketika itu di mana harga sesuatu aset mendapat tekanan yang dalam keadaan dia apabila dia mencapai satu tahap tu, dia akan ditolak oleh seller yang hendak menjual pada harga ketika itu. Okay. So kalau korang adalah jenis SNR trader, dekat sini korang tak akan jual, betul? Sebab belum lagi ada previous attempt. Okay, kalau dekat sini baru korang akan jual sebab dah ada previous attempt dekat sini, betul? Kalau korang adalah trader SNR, means okay, di sini turun, and then korang pun tengok dia dah mula menaik, and then dekat sini baru korang akan turun kalau korang adalah kalau dari segi perspektif SNR trader, sebab dah ada previous attempt. Okay, barulah korang akan sell. Tapi korang dah terlepas momen dekat sini, betul? Okay, kenapa saya katakan momen? Tapi ini adalah untuk topik lain sebenarnya. Ini adalah drop, best drop. Kita belajar lain, no? Itu juga kita belajar tentang really best drop. Ini bukan really best drop. Tak apalah Tapi tak apa, kita selitkan jugalah Tak apalah. Sebenarnya ini adalah drop, best drop. Tapi tak apa, yang kita nak bincang adalah tentang topik apa nama dia ni, really best really lupa pula saya. Really best drop, salah. So kita akan cari really best drop. Okay, dekat sini kita ada really best drop Kat sini kita ada really best drop dan candle ketiga dah melebihi. Okay, kita tandakan jap. Okay, really best drop. Dekat sini juga kita tengok, okay. So kita tengah mencari supply zone. Untuk supply zone lain ada, cuma dia bukan jenis really best drop. So yang kita study adalah really best drop. So kita akan fokus untuk cari really best drop. Okay, macam ni. Ini bukan really best drop. Ya, ini adalah really best drop, salah. Okay. Ini drop best drop. Ini adalah drop best drop. Okay,
drop best drop, tapi kita fokus Rayleigh best drop. So basically kita ada Rayleigh best drop, kita tandakan zone dia. Okay, kita tandakan guna horizontal line. So basically ini adalah zone saya mau delete dulu ini. Okay, so mana tadi? Okay, ini dia. So let's tandakan dia. Ni satu dan ni dia dua. So ini adalah zone supply zone. Okay. So basically korang tunggu, okay kan ni dia turun and then dia menaik. So korang actually boleh sell di area antara horizontal ini. Daripada sini ke sini adalah dipanggil zone supply. So korang boleh carilah mana location yang korang boleh sell. Okay, katakan korang sell dekat sini, dia naik betul, dia floating loss lah, and then turun, naik lagi, floating again, and then turun. Okay, floating itu biasa. Okay, tapi jangan lupa pula nak apa nama dia ni, nak SL, stop loss, ataupun korang boleh cut loss lah, tapi better stop loss lah. Okay, kita cuba lagi cari yang namanya supply zone. Dekat sini supply zone juga untuk Rayleigh best drop, seperti yang kita sedang belajar ini. Rayleigh best drop hijau, hijau, merah. Dekat sini hijau, hijau, merah. So kita tandakan lagi. Okay, so ini adalah zone supply. Okay, ni dekat di sini dia mendekati betul. So dekat sana korang dah boleh decide nak sell. Okay, ini adalah supply zone. Supply zone. Okay, ini adalah supply zone. Okay, kita cari lagi supply zone. Mana tahu ada. Okay, dekat sini pun kita ada supply zone, tapi ini adalah Rayleigh drop best drop. Tapi kita belajar tentang Rayleigh best drop. Rayleigh best drop. Ini adalah drop best drop. Drop best drop. Kita nak Rayleigh best drop. Okay, dekat sini kita dah ada dah. Rayleigh best drop. Rayleigh best drop. Hijau, hijau, merah. Sama tak? Hijau, hijau, merah. So kita tandakan lagi another base. So dekat sini korang boleh sell sebenarnya kalau dia candle dah memasuki zone-zone tersebut. Okay, macam contoh dia drop and then naik, dia memasuki zone ni ataupun mendekati, korang sell dekat sini. Korang boleh take profit berapa pips tu kalau scalper boleh lah. Okay, and then katakan korang dekat sini take it, dia naik floating and then drop, dia sempat drop and then naik lagi drop. Dekat sini korang floating lah sampai tahap dia menjadi swap zone. Okay, untuk swap zone kita belajar pada another topic, another video or another part. Kita fokus dulu Rayleigh best drop. Swap zone kita belajar di lain hari. Rayleigh best drop. Okay, kita cuba cari lagi Rayleigh best drop. Okay, kita guna time frame 1 minute lah 1 minute 1 hour.
Okay, dekat sini saya delete jap. Apa banyak lah horizontal ni. Okay, dekat sini kita ada rally base drop, betul. Kita cuba tandakan, tapi ni bukan, ni adalah swap zone ni bukan lagi supply zone. Jadi kita akan belajar ni di lain hari. Contoh tu dia naik dekat sini, area sini, korang sell, dia tak menjadi sebab ni adalah swap zone. So bila dekat sini korang dah sebenarnya boleh sell, focus sell. So sideways and then floating and then top, dekat sini korang boleh take profit. Tapi itu kita belajar lain hari. Swap zone nama dia. Yang kita fokus dekat sini adalah supply zone. Okay, supply zone untuk weekly base drop. Okay, dekat sini kita dah ada weekly base drop. Okay, ni weekly base drop. Okay, katakan dia dah low and then dia naik lagi, sentuh-sentuh area supply zone. Korang sell dekat sini, korang sell top dekat sini dah boleh take profit, ataupun korang hold lagi lama dekat sini boleh take profit, sini boleh take profit. So basically kita sampai sini sahaja untuk supply zone berbentuk really base drop. Okay, dia korang kena hafal yang ni ataupun macam ni. Okay, kenapa macam ni? Cuba kita tandakan di really base drop. Contoh dekat sini lah sorry, mana sorry, saya nak guna ni sebenarnya. Benda lah aku buat ni. Kau buat dah ni. Bukan ni. Oh. Sedikit silap tadi, saya terlepas pandang. Ni candle ketiga tidak melebihi yang ni, tapi zone dia masih ada, supply zone itu di sini. Tapi dia adalah berbentuk apa pula aku buat ni drop base drop. Satu korang kalau waktu sini dia enter masuk betul, dan korang top dekat sini boleh take profit dah sikit-sikit ataupun korang hold. Yang ni patutlah dia tak berapa signifikan ataupun terlampau keterlaluan dia punya zone, sebab saya salah nampak candle ketiga tidak melebihi candle base, dan pada candle seterusnya dia berbentuk bullish, so invalid lah. Kita cuba cari yang lain. Okay, ini dia really base drop. So kita tandakan je kita nak tengok dalam bentuk chart dia macam mana bentuk dia. Okay, so kita dah tandakan, kita letak ayat jap.
Ini adalah our early best drop, iaitu di demand zone. So kita tengok lower time frame 30 minit. Mana yang kita tandakan tadi? Mana dia? Okey, ni dia. Tak terlalu signifikan. Kita buka 15 minit lah Mana dia pergi ni? Okey. Macam bergerak, dia naik, dan di sini dia macam ni, lebih kurang bentuk dia macam ni, betul? Macam ni, turun. Macam ni dia naik, and then turun. Ataupun dia macam ni lah bentuk dia. Kita lukis lagi. Betul tak? Bentuk tak? Bentuk dia macam ni lebih kurang. Ting. Turun. Lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang macam ni. So basically ini sahaja untuk supply and demand early best drop. Next video kita akan buat tentang early drop best drop DBD supply zone. Dah kita cover supply zone, kita akan cover tentang demand zone. So basically itu sahaja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa pada next video. Okay.